Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa kabar semua? Sehat? Oke, stay at home ya. Kita akan belajar di rumah sahaja. Oke, hari ini cikgu akan masuk topik bearing ya. Jadi topik bearing, untuk topik ini dia hanya masuk dalam kertas satu sahaja, soalan objektif ya dalam SPM. So tak perlu langkah kerja lah, tapi perlu faham lah ya untuk kita jawab soalan. Soalan dalam kertas satu tu sama ada satu atau dua soalan biasanya ya untuk masuk di paper 1. Okey, sebelum kita masuk kepada bearing, kita kena tahu dulu arah kompas ya. Jadi saya rasa kamu semua sudah tahu kan arah kompas. Kita ada utara, timur, selatan, kita ada barat. Okey, di sini kamu sudah belajar geografi kan? Sini timur laut, di sini tenggara, di sini barat daya, di sini barat laut. Oke. Sekarang nih, kalau dari utara pergi sini 45 darjah kan? Kita baca bearing, dia ikut putaran jam ya. Kita ikut begini, macam dari sini ke sini 45 darjah. Kita mula dari utara. Okay. Sini pun 45 darjah. Semualah 45 darjah. Kan? Setiap satu ni 45 darjah. Kita tahu di sini ialah 90 darjah. Kalau di sini 0 darjah. Pusing ke bawah lagi 180 darjah. Lagi pusing ke sini 270 darjah dan naik balik dia menjadi 360 darjah. Ini arah kompas. Sudah belajar kan? Nah, masa geografi tingkatan berapa nih? 1 ke 2? Okay. Jadi arah kompas ini kita akan gunakan untuk kita tengok bearing nanti ya. Oke, coba kamu tengok macam mana mau baca bearing. Oke. Contoh, kita ada satu titik E. Ya. Kita akan baca bearing titik B. Ini titik B, titik E. Macam mana kita mau cari bearing titik B dari titik E? Macam mana kita mau cari? Ya. Oke, kita lukislah. Dari titik E, maksudnya titik E akan menjadi pusat. Ya. Oke, kita tulis utara di situ. Gariskan ke sini. So, dari sini ke sini. Ya. Begitu cara cari bearingnya. Ya, kalau ini lebih daripada 100 lebih daripada 90 darjah kan? Sebab 90 darjah kalau saya tulis dia punya timur sama barat. Ya. Sini ialah selatan. Dia melebihi dari sini 90 darjah. Mungkin bacaannya 100 kan? Okay. Jadi contohlah kan 100 darjah. So bearing titik B dari E ialah 100 darjah. Macam mana pula kalau bearing tu kurang daripada 100 darjah? Contohnya saya lukis lagi satu garisan di sini. C ya. Apakah bearing C dari titik E? So titik E jadi pusat, ini bearing C. Sini pergi sini mungkin kurang daripada 90 darjah kan? Oke, letaklah contohnya 60 darjah. So, bearing titik C dari E ialah 60 darjah. Jadi, kita tulis dia bearing titik C dari titik E sama dengan 060 darjah. Kita perlu tulis dia 3 digit tu bacaan. Kalau 60 tu letak kosong di depannya. Kalau 100 ni memang sudah 3 digit kan? Ya. Jadi begitulah cara untuk baca. Jangan pula kamu baca contoh ya. Dia bagi lukisan macam ni. Soalan bagi lukisan macam ni, tapi dia bagi nilai di sini. Dia bagi nilai di sini ialah 250. Apakah bearing titik B dari E? Terus kamu jawab 250. Itu salah. Sebab apa salah? Sebab kamu ikut lawan jam. Sepatutnya kamu ikut
jam, pusingan jam. Di sini sepatutnya yang kamu cari, bukannya keliling itu ya. So, kalau dia beri keliling nih ialah 250, so bearing B dari E ialah yang ini 360 tolak 250. Berapa tuh jawabannya? Ya, kita tolak dia 110. 3 digit, tidak payah tambah kosong di depan. So, begitu cara baca bearing ya. Oke, kita tengok contoh-contoh soalan ya. Oke. Kalau dia diberi bearing E dari B ialah 70 derajat. Cari bearing B dari E. Terbalik. Dia bagi bearing E dari B ialah 70. Jadi sekarang nih B menjadi pusat. Sebab dari B kan dia jadi pusat. So kalau saya lukis B di sini, dia jadi pusat. Dia pergi E sebanyak 70 darjah. 70 darjah tuh naiklah sikit kan? Agak-agak siaplah. Sini 70 darjah. So, sinilah titik E. Ini ialah yang diberi di soalan. Diberi bearing E dari B jadi pusat ialah 70. So, bearing E ialah 70 dari B. Tapi soalannya cari bearing B dari E. Dari E dia mau. So, kita jadikan pula E ini sebagai pusat. So, kita naik utara. Kita akan pusing sampai ke, ikut arah jam ya, ikut arah jam sampai ke B. Berapa dia punya sudut. Jadi, macam mana mau tahu? Kita tahu kan dia begini. Sini timur, sini selatan, sini barat. Dari sini pergi sini sampai selatan ini sudah 180 darjah kan. Jadi tinggal kita mau cari yang sikit nih siap lagi berapa. Jadi mau cari sikit nih. Kita tengok kan. Kamu tahukah hukum zigzag tuh? Ini kan zigzag. Maksudnya di sini pun 70 lah. Kalau di sini 70, di sini pun 70 lah sebab zigzag. Jadi kita tahu, maka cari bearing B dari E. Jawabannya ialah 180 darjah. Kita tambah dengan 70 darjah. Kan? So, dapat berapa tuh? 16, 15, naik 1, 2. 250 darjah. Oke? 3 digit sudah. Tak payah tambah kosong depan. Settle. Jadi lebih kurang begini siap soalannya. Ada juga yang ada kompleks sedikit soalan. Contohnya, ya. Contoh dia bagi gambar raja. Contohlah dia bagi gambar raja macam ini. Ini A, ini B, ini C. Dia bagi 48, 58 darjah. Okay. Kalau dalam gambar raja ni tak payahlah letak kosong di depan kan. Tapi kalau jawab bearing E dari B ialah baru tambah kosong apa kalau sudah mau bacaan bearing. Kalau ini masih hanya sudut kan tak payah tambah kosong di depannya. Oke. Kalau dia cakap B terletak di utara C. Berarti kalau ini soalan lah kan, soalannya ialah B terletak di utara C. Cari bearing E dari C. Contoh soalannya macam tu. Okay. Kalau B terletak di utara C, maksudnya utaranya mereng lah sikit kan. Jadi kalau sudah mereng tu, beginilah sudah tu. Sini timur, sini barat kan, sini selatan lah. Okay. Jadi sekarang dia bilang cari bearing E dari C. Dari C, sini utaranya, timur kan, barat, sini selatan. So, bearing E dari C, mesti dari utara, pusing ikut arah jam, pergi sampai E.
berapakah nilai sini? Ini soalannya. Dia mau yang ini semua. Jadi senang cerita, satu bulatan 360 darjah kan? Kita perlu cari yang ini sih dulu. Macam mana cari nih? Ini tahu kan segi 3? Pakai 180 darjah. Tolak 58 darjah. Tolak lagi 48 darjah. Dapat berapa? Oke. Kita tolak dia 180 tolak 58 tolak 48. Berapa tuh? 74 darjah. So, untuk dapatkan yang ini, keliling ini hanya pakai 300, cari bearing E dari C. So, cari bearing E dari C 360 darjah tolak 74 darjah. Nah, berapa tuh? Kiralah berapa. Itulah dia punya jawaban. Ini kalau soalan nih kamu hanya bermain-main dengan sudut siapa? Macam kamu tahu sudut segitiga 180, kalau ini keliling 360 kan? Oke. Macam mana pula kalau dia tidak bagi gambar aja? Kamu kena buat sendiri. Ya. Mana contohnya macam Ali pergi ke kedai B dengan bearing 100 darjah dari kedai E. Kemudian dia pergi ke kedai C dengan bearing 180 darjah. Oke. Lepas tu diberi sudut nanti dulu. Saya pun lupa cuma membuat soalannya nih. Tak apalah. Gini saja dulu kita lukis ya. So, Ali bergerak ke B. Contohnya sini B. Dia bilang dia bergerak ke B 100 darjah dari E. So, dari E. E kena sinilah, tinggi sikit lah E. So, sini utara. So, E pergi B sebanyak 100 darjah. And then, dia pergi dari B, dia pergi ke C pula dengan bearing 180. Okay, sini naik lagi utara sini. Dia bergerak direct betul-betul ke bawah ke C, yaitu sebanyak 180. So, kalau kita sambung dia jadi segitiga lah. Sini 180. Kan? Oke. Nah, jadi soalannya apa? Kita cipta soalan lah sendiri kan? Kita cipta soalannya. Cari bearing. Oke, kalau saya tulis cari bearing C dari E, bolehkah? Cari bearing C dari E. So, dari E direct ke C. Kita sudah tahu sini 100. Sikit lagi nih kan? Oke. Jadi kita perlukan data. Oke, sini kita tahu zigzag, so sini 100 juga. Oke, betul kan? Zigzag 100. Oke. So, sekarang kita hanya perlu tahu ini. Ini yang diberi ini lagi, ini mesti diberi nih. So, contohnya diberi lagi sudut ECB. Contohnya diberi ialah 50 darjah. Jadi kalau sini sudah 50, macam mana mau cari yang sikit nih? Sikit nih ialah segitiga kan? So, 100 tambah 50, 150 tambah 30 lah. 30 sini. Ya. Sini 30. Jadi kita dapat jawaban bearing C dari E ialah 100 tambah 30. 130. Tak apa, angka kerja hambur pun tak apa ya. Janji dapat sebab ini soalan objektif. Ya. Jadi bolehkah? Nanti kalau kamu ada persoalan, kita bincang ya di grup.
Nah, ini untuk dia punya basic ya lah. Oke. Thank you. Thanks for watching. Subscribe.